ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memilih kita untuk sama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apabila kita duduk dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita ketenangan, akan liputi kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita terus menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa menuntut ilmu, orang yang sentiasa berusaha untuk menghilangkan kejahilan daripada dirinya. Alhamdulillah, kita sambung daripada yang minggu lepas. Masih perkara yang pertama dalam kandungan hadis itu muka surat 125, itu perenggan yang perkara pertama, perenggan yang kedua. Mengenai sesuatu yang mana bila untuk mendatangkan yakin mesti kita kena tinggalkan perkara-perkara yang syubhah, benda yang diragui perlu ditinggalkan. Itu perkara yang diyakini halal. Perkara yang diyakini halal tidak akan menimbulkan sebarang syak atau keraguan di dalam hati si mukmin. Bahkan jiwanya akan tenang tetap terhadap perkara tersebut dan akan merasai kebahagiaan dalam usaha untuk mendapatkannya. Ini apabila kita yakin 100%, kita yakin akan sesuatu itu, satu-satu sumber ke ataupun dari sudut makanan dan sebagainya, kita yakin benda itu halal. Kita lihat sendiri, kita lihat cara pembuatannya, kita lihat bagaimana ia dihasilkan, bagaimana dia punya sumber dia. Contoh kalau kata kita dapat duit, dengan apa? Dengan cara kita kerja. Kita mana kat situ kita yakinlah dengan kita kerja yang kita buat kita dapat duit. Begitu juga kita ada orang bagi kita sesuatu yang mana memang pasti halal. Orang tu dia masak sendiri daripada bahan-bahan yang memang dia pilih. Benda tu yakin suci. Maka bila benda yang dah yakin halal, yakin suci, maka dia tidak akan datangkan sebarang syak ataupun keraguan. Maka
kita tak akan rasa syak langsung. Kita tak akan rasa ragu-ragu. Bila mana benda tu yakin halal. Bahkan bila mana dalam kita nak mendapatkan perkara tersebut, bila mana ada dalam kita yakin perkara tersebut halal, perkara tersebut dibolehkan, maka kita akan rasa tenang, rasa bahagia apabila kita dapat benda tersebut. Bila contoh kita makan hasil daripada kita tanam pokok sendiri. Ataupun kita ternak dan kita sembelih sendiri dengan cara yang betul dan sebagainya, kita yakin dah benda tu bersih. Kita yakin dah apa yang kita buat tu semua betul. Mengikut menepati syariat dan sebagainya, memang yakin. Maka dia akan rasa tenang je nak makan benda tersebut ataupun nak menggunakan benda tersebut. Duit kalau kita kerja, kita kerja, lepas tu kita dapat upah. Upah tadi kita nak guna pun tenang je. Berbeza kalau kata tiba-tiba ada entah siapa-siapa bagi duit kat kita, contoh. Duit tu daripada mana pun. Maknanya kadang-kadang kita boleh jadi kita tak tenang. Ni duit datang daripada mana? Duit ni dia punya mana? Dia punya hasil daripada apa? Mana kita tak tahu dia punya sumber dia macam mana. Begitulah juga contohlah tiba-tiba masuk akaun ada banyak. Entah mana-mana sumber. Tak tahu. Jadi kita nak guna duit tu pun jadi ragu-ragu. Jadi bila perkara tersebut berlaku pada orang yang beriman, dia akan rasa ragu-ragu, ni duit siapa pula masuk dalam akaun kan? Jadi dia akan usaha bagaimana dia nak pastikan duit tu dia punya sumber dia. Dia akan usaha juga. Jadi masuk sampai masuk akaun sampai berapa? Sampai contoh 6-7 ribu contoh. Biasa dia dapat duit tak adalah sampai 2-3 ribu kan. Tapi tiba-tiba masuk dah 6-7 ribu. Mana datang ni duit? Maka dia akan usaha. Dia tak akan rasa tenang. Ni duit daripada mana? Nak kata duit upah dia buat kerja, dia tak ada buat satu kerja yang nilai dia macam tu. Jadi dia akan usaha, dia akan cari mana sumber dia. Mana kita sendiri pun. Kita bila kita dah biasa kan, bila kita dah tahu macam tu, mana kita akan cari juga macam mana nak tahu duit ni datang daripada mana. Kalau tidak kita nak guna pun tak tenang. Kita nak guna pun tak tenang. Tapi kalau kita tahu, ni datang daripada ni. Ni yang bagi. Jadi kita tahulah. Jadi kita rasa kalau kita nak guna duit tu pun akan jadi tenang sebab kita tahu benda tu benda halal, benda bersih. Ini dia akan menyebabkan ketenangan bila kita yakin benda tu betul, benda tu halal. Benda tidak ada sebarang keraguan. Adapun perkara-perkara yang syubhat, pada zahirnya kelihatan seseorang itu redha kepadanya. Tetapi sekiranya kita dapat menyingkapi apa yang ada dalam hatinya, pasti kita akan mendapati di sana terdapat keresahan, kegelisahan dan ragu-ragu. Cukuplah untuknya azab jiwa ini sebagai kerugian maknawi. Kerugian dan kebinasaan yang lebih parah apabila dia membiasakan diri dengan perkara-perkara syubhat ini dan seterusnya memberanikan diri melakukan perkara-perkara yang haram. Kerana sesiapa yang berlegar di sekitar kawasan larangan, dibimbangi akan jatuh ke dalamnya. Maknanya kalau benda yang halal memang dia tak akan datang syak. Tak akan datang ragu-ragu. Dia tidak akan ada kegelisahan pun pada benda apa yang dia dapat. Dan dia tak akan rasa, dia akan rasa tenang je bila dia tahu benda tu halal. Tapi kalau kita benda-benda yang syubhah, benda yang tak pasti, maka nampak macam zahir tu dia redha lah. Tapi kalau kita selidik pada hati, maka kalau kita tahulah apa yang ada dalam hati, dalam hati tu mesti gelisah, resah. Dia bila dia tak pasti benda tu halal, benda tu betul ataupun tidak, maka akan datang kegelisahan dalam hati dia.
Walaupun nampak di luar macam tenang, tapi hati dia akan resah. Ni dia tak, sebab apa yang dia, contohlah dia makan, dia makan satu benda yang tiba-tiba ada orang kata benda tu ada campuran macam-macam, ada sikit-sikit campuran yang tak bersih lah contoh. Jadi dia akan rasa dia dah makan lah. Walaupun dia nampak macam biasa, tapi dia dalam hati dia akan rasa resah, rasa gelisah. Dia akan rasa ragu-ragu. Bila mana benda tu ada syubhah pada benda tersebut. Benda tu ada kesamaran dari sudut halal dan haram ni. Dari sudut harus dan tidak harusnya. Cukuplah untuknya azab jiwa ini sebagai kerugian maknawi. Maknanya rasa gelisah, rasa resah tu adalah cukuplah sebagai satu azab. Sebagai satu azab untuk bila mana dia berhadapan dengan perkara-perkara syubhah, cukuplah kegelisahan itu menjadi azab untuk dia. Maknanya kalau benda tu syubhah, dia takkan rasa tenang hati dia. Mana dia akan bila mana tak rasa tenang hati, itulah sebagai satu azab. Jadi bila orang yang beriman, yang benar-benar beriman ni, kalau berlaku padanya satu benda yang syubhah, maka dia tak akan tenang. Dia tak akan tenang. Melainkan dia akan usaha minta ampun pada Allah. Dia akan usaha dia akan menyesal. Dia akan rasa kerugian yang bersangatan. Dia akan rasa, bila rasa rugi tu masih lagi, rasa nyesal, rasa resah tu, sebenarnya Allah Ta'ala masih lagi bagi peringatan pada dia. Masih lagi bagi taufik pada dia untuk dia berubah. Maknanya itu sebagai azab yang azab maknawi. Azab maknawi. Azab yang dari segi maknanya azab lah. Maknanya keresahan tu sebagai azab. Tapi kerugian dan kebinasaan yang lebih parah apabila dia membiasakan diri dengan perkara-perkara syubhah. Dah tahu benda tu syubhah tapi terus buat. Anggap macam tak ada apa-apa. Dah tahu benda tu ada ulama yang ikhtilaf, ada yang mengatakan perkara tersebut haram. Jadi bila kata, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ada yang kata boleh buat, ada yang kata tak boleh buat. Maka dia akan jadi syubhah, maknanya kesamaran antara harus ataupun tidak. Maka bila dia biasakan diri dengan benda-benda syubhah, benda tu dia tahu syubhah tapi dia kata belum haram lagi, boleh buat. Boleh, tak apa, boleh je makan. Ataupun tak apa, urus niaga forex ni, ada ulama yang kata halal, ada ulama yang kata haram. Jadi bila berlaku macam tu, dia akan jadi syubhah. Bila kata dia ada ikhtilaf ulama benda tu haram atau halal. Bila ada ikhtilaf antara halal dan haram, maka dia akan jadi syubhah. Maka bila syubhah, apa jalan terbaik untuk syubhah ialah kita tinggalkan. Kita tinggalkan perkara syubhah. Dan benda yang parah ialah apabila satu orang tadi mengetahui benda tersebut syubhah, tapi dia masih lagi teruskan buat benda tersebut. Dia teruskan dalam urus niaga yang mana ada syubhah, ataupun dia teruskan dengan makanan yang padanya ada syubhah. Bila dia berani buat benda-benda syubhah, maka dia akan menjadi berani untuk buat benda haram. Dia boleh jadi dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Kerana sesiapa yang berlega di sekitar kawasan larangan, dibimbangi akan jatuh ke dalamnya. Sebagaimana hadis yang telah lepas. Hadis cerita tentang hati tu kan. Dia cerita kata siapa yang terjatuh dalam perkara syubhah, maka dia khawatiri akan terjatuh dalam perkara haram. Jadi oleh kerana syubhah ni boleh menyebabkan satu orang tadi terjatuh, tergelincir dalam perkara haram, maka oleh kerana itulah perlu kita jauhilah perkara-perkara yang syubhah. Jadi pengarang
syarih dia bawa perkataan dan juga perbuatan ulama-ulama salaf dalam meninggalkan keraguan kepada keyakinan. Maknanya kadang-kadang benda itu harus, tapi boleh jadi meninggalkan perkara harus itu dia akan membawa kepada takwa. Terdapat masalah, terdapat banyak kata-kata dan perbuatan salafus salih yang jelas dalam masalah beriltizam dengan perkara yang semata-mata halal dan menjauhkan perkara-perkara syubhat serta bersifat dengan sifat wara'. Antara kata-kata mereka iaitu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan takwa yang sempurna ialah meninggalkan sebahagian yang halal kerana dikhawatiri ianya haram. Itu tamamut taqwa tarku ba'dil halal khaufan an yakuna haraman. Kata takwa, nak dapat darjat takwa yang sempurna ialah meninggalkan perkara yang sebahagian, meninggalkan sebahagian yang halal. Maknanya boleh jadi benda tersebut benda tu harus. Benda tu harus, tapi kadang-kadang benda tu boleh jatuh jadi haram. Maka bila dia berjadi demikian, maka dia akan jadi syubhah. Iaitu untuk mendatangkan untuk usaha ke arah takwa, benda yang sebahagiannya halal pun perlu ditinggalkan. Mana perlu ditinggalkan benda tu walaupun ianya halal. Walaupun ianya halal, tapi kadang-kadang boleh terjerumus kepada benda yang haram, maka kalau ikut jalan takwa, maka ditinggalkan perkara tersebut. Wa qawlu Abi Abdurrahman Al-Umari Az-Zahid. Idza kana al-'abdu wara'an taraka ma yaribuhu ila ma la yaribuhu. Abu Abdurrahman Al-Umari adalah satu orang yang zuhud, zahid, orang yang sifat dia sifat zuhud. Beliau kata, apabila seseorang hamba itu wara', apabila satu orang hamba itu dia bersifat dengan wara', maka dia tentunya akan meninggalkan sesuatu yang diragui. Antara kewarakan seseorang ialah tinggalkan benda yang diragui. Mana kalau ada datang keraguan pada sesuatu perkara, sesuatu benda, maka tinggalkan. Tak perlu buat. Tak perlu amalkan ataupun tak perlu ambil. Kalau ada kekhawatiran benda tersebut diragui, statusnya diragui, maka tinggalkan. Dan melakukan sesuatu yang tidak diragui. Maka kalau dia ada benda itu, satunya yang ada syak, ada ragu-ragu pada perkara tersebut. Yang satu lagi yakin, jelas yang ianya adalah halal. Adanya diharuskan. Maka buatlah yang tidak ada keraguan. Tinggalkan benda yang ada keraguan. Wa qaulul Fudail. Yaz'amun nasu annal wara'a syadidun. Wa ma warada aliyun. Wa ma warada alayya amrani illa akhadtu bi ashaddihima. Fada' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Syekh Fudail bin Al-Fudail mengatakan, ramai manusia menyangka bahawa wara' itu sesuatu yang berat. Ramai manusia menyangka wara' itu adalah satu benda yang susah. Sedangkan tidak datang dua perkara kepadaku kecuali aku mengambil yang paling berat di antara keduanya. Mana wara' tu dia kata susah. Sedangkan kalaulah datang dua perkara, maka aku tak ambil, melainkan aku ambil yang paling berat. Aku ambil yang paling susah. Apa maksud dia? Maknanya paling berat, benda yang paling berat sebenarnya, benda tu dia tak berat lah sebenarnya. Maknanya ramai orang anggap susah nak wara' ni. Sebenarnya kat sini Al-Fudail berkata,
Nak bagi tahu benda ni bukan tak susah mana pun. Tak susah mana pun. Cara dia ialah tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Itu saja. Kalau benda tu ragu-ragu, tinggal. Tapi kalau benda tu jelas, dia ni boleh, maka buatlah. Buatlah benda tersebut. Maka tak perlu pun sampai kata warak tu, maka dia buat benda yang susah-susah nak menunjukkan kewarakan. Tak ada. Maknanya nak dapat warak, nak dapat takwa, benda yang ada keraguan, tinggalkan dia. Buat benda yang tak ada ragu, benda yang yakin. Wa qawlu Hassan bin Abi Sinan, ma syai'un ahwanu minal wara'i idza rabaka syai'un fada'hu. Hasan bin Abu Sinan berkata, tidak ada sesuatu yang lebih senang daripada warak. Tidak ada sesuatu yang lebih senang daripada warak. Nak begitu warak ni senang. Tak ada yang satu lebih senang daripada warak. Iaitu apa dia? Apabila sesuatu meragukan kamu, maka tinggalkanlah ia. Maknanya tak perlu buat benda yang ragu-ragu. Buat benda yang jelas. Benda yang jelas halal. Benda jelas betul. Ini tentang perkataan. Kata-kata ulama' ataupun salafus salih mengenai meninggalkan keraguan. Buat benda yang yakin, tinggalkan keraguan. Di antara perbuatan-perbuatan mereka pula ialah wa min af'alihim anna Yazid bin Zurai'in tanazzahu an 500,000 min mirasin falam ya'khudhu wa kana abuhu yalil a'mal lis-salatin wa kana Yazidu ya'malul khaws wa yataqawwatu minhu ila an mata rahimahullahu ta'ala. Kata Yazid bin Zurai' telah membersihkan diri daripada 500,000 pusaka peninggalan ayahnya. Maknanya dia kat sini dia tak ambil dan dia tidak mengambil sedikit pun. Maknanya apa yang apabila ayah dia meninggal, ada harta pusaka 500,000, maka dia bersihkan. Maknanya dia tak ambil langsung. Dia buatlah apa-apa yang patut daripada harta tersebut dan dia tak ambil. Dia tak ambil langsung harta pusaka tu. Sebab apa dia tak ambil? Yang ni pada ketika itu, kalau bekerja dengan sultan, dengan pemimpin, maka hasil daripada pemimpin dan sultan tadi kadang-kadang tak bersih. Ada syubhah. Maka dapat gaji je daripada sultan, maka dia ada syubhah lah pada gaji tersebut. Ini pada zaman dululah. Jadi dia tahu keadaan sultan tadi dia macam mana. Jadi kalau dapat gaji daripada sultan, bekerja dengan sultan, kerja dengan raja ataupun pemimpin, mana-mana pemimpin, maka gaji dia tu ada syubhah. Jadi Yazid bin Zurai' ni, bila ayah dia meninggal, di mana ayah dia tu dia melakukan kerja-kerja untuk sultan. Yazid sendiri bekerja mencari makan harian dengan menganyam daun tamar sehinggalah dia mati. Maknanya dia tak, oleh kerana dia tahu gaji ayah dia ni ada syubhah. Maknanya ada syubhah, maknanya ada hasil daripada gaji tersebut. Maknanya kalau daripada sultan tersebut ada hasil daripada yang haram. Itu juga ada hasil daripada halal, ada hasil daripada haram. Jadi dia bagi gaji pada pekerja-pekerja, maka gaji tersebut ada syubhah. Jadi duit harta tersebut ada syubhah. Jadi oleh kerana itulah Imam Yazid bin Zurai' dia tidak ambil sikit pun daripada pusaka yang mana walaupun nampak banyak 500,000, tapi oleh kerana kewarakan dia dan benda tersebut dia tidak jelas kehalalan dia yang sempurna, maka dia tak ambil langsung duit pusaka tersebut. Bahkan dia usaha sendiri. Dia usaha sendiri untuk cari keperluan dia, untuk cari untuk makan dia.
Dia kerja dia anyam tahun tamah, buat tikar ke apa ke. Jadi itulah hasil dia makan. Hasil daripada tu dia makan. Ini dia tak berhajat sikit pun harta bapa dia yang banyak tersebut. Okay. Wa kan al-Musawwar bin Makhramah qad ibta'a ta'aman katsiran fara'a sahaban fil kharif fakarihahu faqala ala arani karihtu ma yanfa'ul muslimin fa'ala alla yarbahu syai'an. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر جزاك الله خيرا وقيل لابن أدهم. Kat sini kisah kedua ialah Musawwar bin Makhramah dia menjual banyak makanan. Dia memang penjual makanan. Lalu dia tiba-tiba satu ketika dia lihat awan mendung. Mana begitu dia jual makanan ni dalam keadaan dia tidak ada khemah dan sebagainya. Mana dia jual berbumungkan langit. Jadi dia banyak makanan jual. Tiba-tiba dia nampak awan mendung. Jadi dalam hatinya timbul rasa benci pada awan. Jadi macam kata baru nak jual ni banyak ni. Ini dah mendung pula. Sebabkan dia rasa macam benci dekat awan tersebut. Kemudian dia berkata pada dirinya. Apakah aku tidak melihat kepada diriku bahawa aku telah membenci sesuatu yang memberi manfaat kepada muslimin? Yang mana awan tu datang nak bagi supaya dapat turun hujan, dapat bagi manfaat pada orang ramai. Dia kata, patutkah aku ni benci awan? Tak sepatutnya lah aku benci benda yang boleh bagi manfaat pada orang Islam. Maka dia bersumpah untuk tidak mengambil untung sedikit pun daripada jualan makanannya. Mana pada hari itu bila dia terdetik dalam hati dia benci kepada awan yang mendung, menyebabkan dia rasa menyesal benci awan mendung ni. Mana dia takut kalaulah dia dapat hasil daripada jualan makanan yang mana pada masa itu dia membenci awan yang memberi manfaat pada manusia. Dalam keadaan macam tu, padahal boleh je dia jual, dia ambil untung. Tapi oleh kerana kewarakan dia akan rasa benda tu berlaku syubhah. Dia benci awan. Tiba-tiba waktu tu pula ramai orang beli. Dia dapat untung banyak. Jadi menyebabkan kalau apa, mana dalam dia benci benda yang bagi manfaat orang Islam, dalam keadaan dia ambil manfaat daripada orang Islam. Jadi dia takut benda tu jadi syubhah. Oleh kerana tu bila dijual, dia tak ambil untung sikit pun. Mana dia jual harga murah-murah lah. Tak ambil untung sedikit pun daripada jualan makanan. Kemudian dia ceritakan peristiwa tersebut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, semoga Allah Ta'ala membalas engkau dengan balasan yang baik. Maknanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tahu dia adalah satu orang yang warak, yang mana jaga supaya tak masuk dalam diri dia hasil daripada benda-benda yang syubhah, hasil daripada benda-benda yang haram. Wa qila li bani Adham, dikatakan kepada Ibnu Adham, iaitu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni satu orang penguasa, satu orang yang ada ulama kata dia sebagai raja yang ada kerajaan. Ada ulama kata dia ni jadi apa kata gubernur yang yang memerintah satu daerah. Dia kata waqila li bani Adham, dikatakan kepada Ibnu Adham, ala tashrabu min ma'i Zamzam? Kata, tidakkah, kenapa kamu tak minum air Zamzam? Kenapa kamu tak minum air Zamzam? Kalau aku memiliki timba, nescaya aku minum. Mana jawab Ibrahim bin Adham kata, kalau aku sendiri ada timba, aku akan minum. Maka beliau menunjukkan bahawa timba yang ada timba tapi dia tak guna. Sebab apa yang dia kata? Dia kata timba tu bukan milik aku.
timba tu milik kerajaan. Maka bila kata dia adalah harta kerajaan, dia adalah syubhah. Maknanya kata syubhah ni, nak bagi tahu dia ni harta rakyat. Jadi kalau dia guna, mungkinlah dia boleh ambil sikit sebagai dia punya, orang kata apa? Insentif lah, contoh. Dia ada dia punya gaji. Dia ada dia punya, apa orang kata, sebagai allowance. Boleh je nak ambil. Tapi dia rasa benda tu syubhah dengan milik dia. Dia syubhah sebab benda tu harta kerajaan. Jadi dia takut guna harta kerajaan untuk peribadi. Guna harta kerajaan untuk peribadi. Maka dia boleh jatuh hukum syubhah. Jadi oleh kerana itulah Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala dia tidak minum air Zam-Zam. Disebabkan dia tidak memiliki timba baldi sendiri. Dia kata kalau aku memiliki timba, nescaya aku minum. Maknanya beritahu apa? Timba yang ada bukan milik dia, tapi milik kerajaan. Jadi dia takkan guna benda untuk yang milik kerajaan untuk peribadi dia. Ini kewarakan ulama dahulu dalam memelihara diri daripada terjatuh dalam syubhah. Kita mungkin orang akan berkata, sesungguhnya kata-kata dan perbuatan ini terlalu berlebih-lebihan dan warak yang melebihi batasan. Dia akan kata, sampai macam tu sekali waraknya. Sampai macam tu sekali tak minum disebabkan timba. Dia akan kata macam tu. Orang akan kata macam tu. Maka kita akan jawab, sesungguhnya umat pada setiap masa berhajat kepada qudwah yang baik dan contoh Islami yang tercerna pada pemerintah atau orang alim. Jadi umat ni dia berhajat kepada mengikut. Jadi dia berhajat kepada qudwah, ikutan yang baik ataupun contoh yang mengikut syariat. Yang mana dia akan tengok pemerintah. Dia akan tengok ulama. Kalaulah pemerintah ni buat benda syubhah, maka apatah lagi rakyat akan buat benda syubhah. Dia akan ikut pemerintah. Begitu juga kalau orang alim, ulama, dia buat benda-benda yang boleh jatuh pada syubhah, maka orang biasa pun dia lebih-lebih lagi akan berani buat benda syubhah. Sebab tu penting kalau satu orang tadi menjadi pemimpin, maka dia kena tunjukkan satu contoh yang baik kepada rakyat. Maknanya dia tak boleh buat benda sambil lewa. Dia sebagai model bagi rakyat. Ataupun orang alim ni dia sebagai contoh bagi umat. Kalaulah orang alim tak jaga bab-bab benda syubhah, kalaulah orang alim tak jaga bab-bab benda yang harus dan boleh jatuh pada syubhah dibuat juga, maka apatah lagi orang awam. Apatah lagi orang awam lebih-lebih lagi akan buat benda syubhah. Sebab tu bila satu orang tadi dia jadi orang yang diikuti, maka dia kena bawa contoh yang terbaik supaya orang ikut dengan ikutan yang baik. Kata supaya umat mematuhi batasan halal lagi baik, supaya mereka dapat bersifat zuhud terhadap perkara-perkara yang haram dan keji. Maknanya ulama ni lebih-lebih lagi lah kena tinggalkan perkara yang syubhah. Lebih-lebih lagi lah kena tinggalkan langsung benda-benda yang haram. Dia tak boleh nak buat langsung. Dia kena jadi satu contoh bagi manusia, bagi umat. Sekiranya kata-kata serta perbuatan yang jauh daripada perkara-perkara syubhat ni tidak wujud dalam kehidupan umat, tidak wujud dalam kehidupan ulama dan umara, maka orang ramai akan terjerumus dalam perkara syubhah. Kalaulah syubhah ini tidak diambil cakna oleh para ulama,
benda-benda yang haram ni tak diambil cakna oleh pemerintah, maka orang ramai akan ikut terjerumus dalam perkara syubhah dan haram. Serta menyentalnya dengan penuh keberanian. Maknanya dia akan usaha dapatkan benda tersebut. Dia tak kira benda tu haram ke, benda tu syubhah ke, dah tak nampak dah kelabu mata dah. Dia akan jadi berani untuk buat benda syubhah. Dia akan jadi berani untuk buat benda haram. Bila ulama dan umara buat benda syubhah, maka orang awam akan berani buat. Tapi kalau ulama dan umara tadi dia tinggalkan benda syubhah, maka orang awam dia akan berfikir nak buat. Orang awam akan dia akan rasa tak sepatutnya buat. Sebab pemimpin tak buat, maka kita pun kena jagalah daripada benda tersebut. Maknanya kerana mereka telah kehilangan penunjuk jalan yang bijak dan dapat memberi nasihat. Orang yang bagi nasihat pun orang yang sepatutnya bagi nasihat tapi dia buat benda haram. Maka dah tak ada orang nak bagi nasihat, maka dia terpaksa dia akan berani buat benda haram. Sebab apa? Dia tengok orang yang diikuti tadi, orang yang pemimpin pun buat benda tersebut, maka dia pun akan buatlah, dia akan berani buat. Mereka telah hilang contoh dan kuduah. Dah tak ada contoh macam mana nak buat benda baik. Tak ada contoh macam mana nak tinggalkan benda-benda yang haram. Tak ada contoh, tak ada ikutan, tak ada. Jadi mereka akan berani buat benda yang syubhah dan haram. Okay. Dan yang ni rasanya cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak daripada apa yang kita baca, apa yang kita muzakarahkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk saya dan para hadirin sekalian untuk kita amal dan sampaikan kepada orang lain, insyaAllah. Okey, mungkin kita nak buka soalan ke Ustaz? Boleh, insyaAllah. Okey, sekiranya ada antara jemaah yang ingin ajukan soalan berkaitan dengan topik yang kita belajar hari ini, silakan. Ada tak nak tanya apa-apa soalan berkaitan dengan halal, haram, syubhah? Mungkin ada masih ragu-ragu lagi ke? Dalam kehidupan kita sepanjang masa ni, kalau ada timbul keraguan, bolehlah ajukan kepada Ustaz, insyaAllah. Silakan. Nampaknya tak ada soalan ni. Semua dah faham dengan penerangan Ustaz, insyaAllah. Jadi kalau tak ada soalan, kita nak tutup ke Ustaz? Tak ada, okay, boleh tutup. Ya, tak ada soalan ya dari jemaah? Okey, kalau dah tak ada soalan, kita tutup kuliah asar kita pada petang ini. Jadi Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Imam Farid bin Sya'ari yang telah mensyarah tentang hadis 40 Imam Nawawi. Jadi hari ini tentang perkara-perkara yang diyakini halal, sumber-sumber, sama yakin, cara proses, sama ada suci atau tidak. Jadi kita tinggallah perkara-perkara yang diragui ataupun ada timbul kekhawatiran atas syubhah. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Fadil Imam Farid bin Sya'ari tadi memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan
atau dapatkan tingkatkan ilmu kita pada petang ini dengan hadis yang telah dihuraikan dengan panjang lebar oleh Al-Fadil Ustaz tadi. Jadi terima kasih kepada tim Gemando Iman, terima kasih pada para pencinta ilmu yang hadir pada petang ini. InsyaAllah kita akan teruskan dengan kuliah kita nanti. Tapi pada malam ini kita tidak ada kuliah maghrib. Kita ada terus kuliah isyak bersama dengan Al-Fadil, Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Begitu rupanya kisah Nabi Adam, iaitu pada pukul 9 malam. Jadi kita tak ada kuliah pukul 8.15. Jadi sebelum kita tutup kuliah, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Imam Farid bin Syari untuk membaca tasbih kafarah dan seterusnya menutup kuliah kita dengan surah Al-As. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.